Cik Gubad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syaharin pada Rabu membuat permohonan maaf berhubung dakwaan 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa. Menerusi satu kenyataan terbuka, Cik Gubad mengakui terkilap mengeluarkan dakwaan itu hingga menimbulkan salah anggap dalam kalangan masyarakat. Saya dimaklumkan bahawa satu laporan polis dibuat seseorang yang kononnya menonton video saya yang menyatakan wakil diperkenan masuk menghadap bagi menyerahkan memorandum rakyat. Saya mengaku terkilap menggunakan perkataan diperkenan dengan memohon masuk menghadap. Saya memohon maaf atas kekilapan tersebut, katanya pada satu kenyataan media pada Rabu. Terdahulu Istana Negara membuat laporan polis terhadap Cik Gubad kerana didakwa telah mengeluarkan kenyataan tidak tepat berhubung perkara itu. Kenyataan dibuat Cik Gubad itu disedari menerusi video berdurasi 52 saat di aplikasi TikTok pada 22 Januari jam lebih kurang 6 petang di Pejabat Datu Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Kuala Lumpur. Laporan dibuat di Balai Polis Travis Kuala Lumpur pada Isnin jam 8.35 malam. Dalam perkembangan yang sama, Cik Gubad juga bertanyakan kepada pihak Istana Negara tentang penyerahan memorandum rakyat oleh wakil bukan kerajaan NGO pada Selasa. Terlanjur berbicara, saya selaku rakyat biasa ingin bertanya, adakah memorandum rakyat ini sudah dipersembahkan dan sampai ke tangan YDPA? Kerana ada kabar sebelum ini, beberapa perkara surat hasrat rakyat tersekat di peringkat tertentu tidak sampai ke pengetahuan tuanku, dakwanya lagi. Pada Selasa, 3 wakil gabungan badan bukan kerajaan NGO menyerahkan memorandum dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa negara ketika ini di Istana Negara. Dipahamkan 4 individu menyampaikan memorandum itu ke kawasan istana untuk diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak yang akan berlangsung Ahad ini perlu melahirkan satu keputusan bersama melibatkan gerak kerja untuk digunakan ke semua parti di dalam gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional PN. Ketua UMNO bahagian Berwas Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata, persepakatan perlu dicapai di dalam konvensyen tersebut untuk memastikan semua parti saling menghormati antara satu sama lain selain memberi garis panduan kepada pemimpin serta ahli parti dalam membangkitkan sebarang isu. Menurutnya, sebarang keputusan yang dicapai nanti mesti dihormati agar kerjasama di antara dua parti bergabungan itu berterusan bukan sahaja semasa mentadbir kerajaan tetapi menghadapi pilihan raya bersama. Konvensyen ini adalah jambatan pertemuan untuk mendapatkan satu matlamat. Dalam konvensyen ini akan terlahirlah beberapa keputusan dan ia elok diangkat untuk dilaksanakan bersama di semua peringkat. Maknanya, selepas konvensyen nanti, saya di Berwas tidak boleh bercakap di luar konteks kerajaan perpaduan, kawasan UMNO, DAP, Amanah, Parti Amanah Negara bercakap benda yang sama. Itu maknanya perpaduan. Kalau saya cakap A, DAP cakap B, Amanah cakap C, ia tidak melahirkan perpaduan. Tujuan konvensyen ini dibuat untuk menggarap dapatkan satu keputusan bersama di semua peringkat di negeri Perak, katanya kepada Sinar Harian. Azhar berkata biarpun bersefahaman dan kesepaduan di antara parti-parti di Perak belum teruji, namun usaha mencari kebersamaan harus disokong bagi memastikan perjalanan pentadbiran kerajaan negeri lancar. Jelasnya, perkara saling penting semua pihak khususnya pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan ini perlu bergerak berpandukan acuan perlembagaan persekutuan. Di Perak ini aman damai.
Jangan usik perkara yang sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kalau diusik, akan ada orang lain yang akan ambil kesempatan. Seharusnya, apabila kita sudah bersama, isu 3R berkaitan agama, bangsa dan raja-raja Melayu jangan usik, kerana ia akan mengerukan lagi keadaan serta sokongan rakyat, katanya. Dalam pada itu, Azhar turut yakin kerjasama BN dan PH akan terus kekal, bukan sahaja sehingga tamat penggal, tetapi akan bersama di dalam pilihan raya umum ke-16. Katanya, paling penting UMNO harus diberikan peranan dominan di kawasan majoriti Melayu dengan mengekalkan kursi-kursi ditandingi sebelum ini. Kita tidak akan ada kerjasama yang lain. Ini keputusan muktamad. Kita terus akan bersama dengan kerajaan perpaduan BN dan PH. Inilah keputusan kita selagi mana Majlis Kerja Tertinggi UMNO tidak buat keputusan lain dan kita akur dengan keputusan pimpinan. Prinsip berjemaah kita akur dengan keputusan parti jika tidak keluar lebih baik keluar, katanya. Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak akan berlangsung pada 28 Januari ini dengan turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi.